Definisi Orientalism. Orientalism terdiri daripada cantuman dua perkataan-perkataan iaitu Oriental dan Ism. Oriental berarti ketimuran, manakala Ism pula adalah kata penyambung yang menunjukkan kepada satu kefahaman, ajaran, sistem, sikap dan sebagainya. Jadi, Orientalism boleh diertikan sebagai satu kefahaman atau ajaran yang bersifat ketimuran. Dengan kata lain, Orientalism dalam konteks lebih umum yang merupakan satu kajian yang dilakukan oleh orang barat mengenai khazanah dan warisan ketimuran atau satu cara pemikiran dan ekspresi tentang timur. Yang menjadi fokus di sini ialah timur atau ketimuran. Sebenarnya, terdapat banyak definisi yang berhubung dengan Orientalism. Menurut Profesor Edward Said, Orientalism didefinisikan sebagai satu ilmu yang meletakkan asal usul timur pada satu kelas atau tempat untuk dikaji, dijatuhkan hukuman dan seterusnya untuk dikuasai. Tetapi dalam dunia Islam, tamadun dan selok-belok agama Islam yang meliputi bahasa Arab, Al-Quran, hadis, sejarah, sastra dan lain-lain. Di samping itu, agama Islam apa-apa jua yang berkaitan dengan ketimuran tanpa mengira agama, budaya, adat resam, sejarah dan sebagainya akan dikaji dan diselidik oleh orang barat, terutamanya selepas mereka berjaya melebarkan pengaruh dan kuasa mereka ke sebelah timur sekitar abad 18 Masihi. Bahan dari timur yang diperoleh melalui penjajahan dikaji secara mendalam sebelum mereka menganalisisnya secara subjektif mengikut metod ciptaan mereka sendiri. Walaupun begitu, kajian terhadap Islam menjadi fokus utama Orientalism sehingga hari ini kerana kelahiran Orientalism berasaskan faktor agama, keilmuan, ekonomi, politik dan budaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Hafizi Ramlan, nombor metrik 2210964 dan saya akan menghuraikan serba sedikit tentang ciri-ciri ideologi Orientalism. Seperti yang dinyatakan, Orientalism adalah merupakan suatu kajian tentang yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat terhadap Islam bagi memahami dunia timur dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengannya seperti sejarah. Antara ciri-ciri ideologi Orientalism ini adalah seperti: yang pertama adalah ideologi Orientalism berhubungan dengan kolonial barat. Ini bermaksud ideologi yang dibawakan ini adalah merupakan daripada dunia barat yang ingin mengkaji serta berhubungan dengan dunia timur iaitu Islam bagi memperluaskan agenda masing-masing. Seterusnya, ciri yang kedua. Ciri kedua adalah kajian ini berkaitan dengan penyebaran fahaman seperti penyebaran agama Kristian. Buktinya, ideologi Orientalism ini adalah salah satu daripada mengkaji kelemahan Islam itu sendiri. Selain itu, mereka juga melemparkan tuduhan palsu terhadap Islam yang menyebabkan segelintir daripada umat Islam berasa ragu-ragu terhadap Islam, dan selepas daripada itu, mereka yang meragui kehadiran Islam itu diajak untuk masuk ke dalam agama Kristian. Dari pernyataan itu, melalui ciri-ciri yang ditunjukkan oleh ideologi Orientalism ini juga berkaitan dengan imperialism. Ciri yang ketiga adalah kajian tentang ideologi Orientalism dalam pandangan dunia barat yang merupakan suatu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan lawan Islam. Menurut ahli perpolitikan barat, kajian tentang Orientalism ini sangatlah efektif serta efisien untuk mengalahkan musuh sampai ke akar-akarnya. Yang terakhir adalah ciri-ciri ideologi Orientalism yang berkaitan dengan politik. Islam bagi Barat adalah peradaban di masa lalu yang telah tersebar dan menguasai peradaban dunia dengan begitu cepat dan meluas. Barat yang lalu bangkit dari zaman kegelapan melihat Islam ini sebagai ancaman langsung dan besar bagi kekuatan politik dan agama mereka. Sebab itu, harus diselesaikan segera oleh pihak Barat. Barat sedar bahawa Islam bukannya hanya memiliki istana-istana megah, bangunan-bangunan monumental, tetapi Islam juga adalah ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan peradaban.
Mereka pun segera merebut khazanah ini untuk kepentingan mereka sendiri sekaligus untuk menakluk Islam itu. Kemudian, motif yang terakhir seperti politik ini menjadi motif bisnes atau perdagangan yang mungkin menjadi kolonialisme bagi mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nimran Syahir bin Muhammad Hafiz, Nok Matrik 221197. Saya akan ceritakan sedikit tentang impak orientalisme. Okey, untuk konteks zaman moden ini, para sarjana orientalisis masih lagi menumpukan perhatian mereka terhadap subjek tamadun dan pemikiran Islam di rantau alam Melayu. Setengahnya memang ada yang memberikan gambaran yang positif tentang subjek ini walaupun ia sering dipersembahkan dalam bentuk yang bersesuaian dengan worldview sekularisme moden. Oleh itu, beberapa contoh khusus yang boleh diberikan adalah seperti yang pertama, kajian Peter Riddle yang memberikan maklumat tentang perkembangan ilmu tafsir di alam Melayu. Dalam kupasan beliau dapat diketahui bagaimana keilmuan asas Islam yang berasaskan kepada ilmu tafsir Al-Quran masih lagi dipegang dan diamalkan secara kuat oleh masyarakat di rantau ini. Yang kedua, kajian M.B. Hooker yang memberikan gambaran terkini tentang bagaimana masyarakat Islam di Indonesia masih berpegang kepada amalan bermazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menyelesaikan sesuatu masalah hukum yang timbul di masyarakat. Okey, sedikit daripada aspek akidah pula. Antara kesan dari penyebaran kajian orientalisis di kalangan umat Islam dan negara mereka adalah dengan terwujudnya kesan pengaruh barat yang berakar umbi di kalangan masyarakat Islam, sama ada dari para tokoh pemimpin, para pemikir, ahli politik hinggalah kepada golongan awam yang menyuruh kepada pemisahan agama dan kehidupan. Mereka sedaya upaya menyuruh perkara tersebut agar dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka dengan digelarnya sebagai ideologi sekularisme. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abrahman Zuno bin Usop. Nombor matrik saya 22100945. So, kesimpulan kepada orientalisme ini ialah pendekatan orientalis telah dipergunakan sepenuhnya bukan untuk tujuan kajian ilmiah yang murni, tetapi syarat dengan pelbagai kepentingan demi menaikkan tamadun barat dan memperlekehkan agama Islam, termasuklah undang-undang serta penganutnya. Hal ini boleh dilihat dari segi sejarah perkembangan pendekatan kajian orientalis terhadap Islam sejak zaman berzaman. Apa yang dikasali adalah bagaimana tokoh orientalis terdahulu menggunakan pendekatan yang berbentuk skeptikal dalam menilai kebenaran Islam, sehingga sanggup mengetepikan kebenaran walaupun mengetahuinya. Namun, pendekatan tersebut tidak berpanjangan kerana ahli akademik khususnya di barat makin sedar akan kelemahan fahaman sekularisme yang sebelum ini diangkat sebagai sempurna dalam menilai sesuatu bangsa, khususnya masyarakat timur. Hasilnya, mereka semakin terbuka dan kritis dalam menilai sesuatu keputusan sebelum mengakui kebenaran tersebut. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.